Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akrina wa nasina yassir wa ta'zina kama bil khair. Perkara ke-15, hadis hasan menurut istilah Tirmizi. Ini yang kita duduk baca ni ialah kitab Al-Ilal As-Saghir. Kitab Al-Ilal As-Saghir. Ini Ilal Saghir. Yang kita duduk sekarang ni, duduk sini. Jadi kitab Ilal ni banyak versinya. Banyak versinya. Ini berdasarkan kitab ni. Cuba kita tengok ni. Ini kitab Al-Ilal As-Saghir. Kitabul Ilal As-Saghir. Karangan Al-Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Okay, ni satu. Kalau kita nak tengok lagi kalau ni versi Syamilah. Ni versi Syamilah. Jadi sekarang ni yang kita duduk di sini. Duduk di sini. Cuba tengok ni banyak dah bincang. Kita sekarang duduk Ma'anil Istilah Lit-Tirmizi. وماذا قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. Ini saja sebenarnya perkara ke-15 ini saja. Dan selepas ni termasuk dalam perkara ke-16 pula. Ni yang akhirlah ni. Gharabatul isnad. Di sini muka surat yang sama. Jadi hingga ke akhir. Jadi perkara yang ke-16. Ni perkara yang hari ni kita nak bincang perkara yang ke-15. Jadi ada 16 perkara yang Imam Tirmizi sebutkan di dalam Ilal Saghirnya. Ini pun Ilal Saghir ya. Sebagai pengenalan lah. Terutamanya kepada yang baru-baru masuk tu, kita nak perkenalkan kitab dulu. Kepada yang sudah lama, kita apalah. Ini Syarah Ilal Tirmizi oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali. Dengan tahqiq Dr. Hammam Abdul Rahim Sa'id. Ini pula Syarah Ilal Tirmizi juga Ibnu Rajab Al-Hambali juga, tetapi ditahqiq dan ditaklik oleh Nuruddin Itr. Banyaklah sebenarnya kitab-kitab yang berkait dengan Ilal Tirmizi ni. Sangat popular, walaupun kecil kitab ini tapi cukup bermakna. Kalau kita nak kira yang kita nak bincang hari ini, itu yang ke-15. Terlebih dahulu sebelum pergi ke situ, saya nak tanya sedikitlah. Kitab Al-Ilal As-Saghir. Al-Ilal As-Saghir. Al-Ilal As-Saghir. Al-Ilal As-Saghir. Kenapa tidak dia kata Al-Ilal As-Saghirah? Saya nak tanya sedikitlah. Biar hidup sedikit majlis kita ni kan. Majlis ilmu kita ni hidup sikit. Al-Ilalus Saghirah, sepatutnya begitu. Sebab ilal itu jamak bagi illah. Ilal. Illah itu apa ni, isim muannas. Kalau sifat dia tu kena muannas jugalah. Begitu juga dengan jamak dia. Jamak pun muannas juga. Sepatutnya as-saghirah. Kenapa al-ilal as-saghir? Kenapa al-ilal as-saghir? Mungkin dia ada alif lam. Ini nama lain sikit lah. Tapi yang macam mana tu? Sila siapa tadi jawab tu? MK Ahmad sini yang
Profesor Siti Aisyah tu, Ya. Nama uh, sebenarnya siapa? Nama sebenar? Muhammad Kamal bin Ahmad daripada Ipoh. Kenapa tu? Kan Ini yang ada belajar. Ya. anak saya punya tab dia yang sedap, jadi saya tak tahu bab-bab ini. Ha. Saya pakai je. Okey. Mungkin ada alif lam. Alif lam ya? Ya, saya. Alif lam di sini ni alif lam ni. Alif lam as-sahri tu. Apa kena mengenanya dengan alif lam ni? Sekurang-kurangnya terlebih dahulu kita tahu dulu tajuk dia tu kan. Jadi kalau tajuk pun kita tak boleh nak mengesahkan macam mana. Yang lain, apa pandangan yang lain? Kenapa tidak al-ilal as-saghirah? Al-ilal as-saghir. Ini mufrad, ini muannas, ini muzakkar. Tak boleh, dia kena sesuai. Kalau mengikut kaedah nahwu bahasa Arab, dia kena sesuai. Sepatutnya kena kata al-ilal as-saghirah. Atau tak betul ke macam mana ni? Takut tak betul, tak kena cetak macam mana. Siapa nak pandang lagi? Silakan. Sifat pada kitabul ilal. Apa? Dia sifat kepada kitabul ilal. Sifat kepada kitab ni. Bukan sifat kepada ilal. Ya. Siapa tadi jawab tadi? Ada Hanifah. Abu Hanifah daripada mana ni? Dua Sungai Petani. Sungai Petani. Jadi itu yang betul. Ni as-saghir ini jadi sifat kepada kitab. Bukan sifat kepada ilal. Kena sesuai ni dari sudut apa nama ni nahwu dia tu, dia kena sesuai. Maknanya kitab ni orang panggil mausuf. Saghir ini sifat dengan mausuf ni dia kena sama dari segi jantina dia. Mengikut bahasa Arab lah. Jadi mengikut bahasa Arabnya, kitab itu muzakkar. Saghir ini muzakkar, sama lah. Jadi bolehlah sama. Kalau yang ni tak boleh, dia tak boleh jadi sifat kepada ilal. Sebab ilal ni mu'annas. Ni muzakkar, tak boleh. Cuma saya nak tanya satu lagi lah. Sifat apa ni orang panggil? Abu Hanifah tadi, saya nak tanya sikit lagi lah. Supaya hidup sikit majlis ni, ada kelainan sikit kan. Sifat apa tu orang panggil? Sifat atau na'at dipanggil sama, istilah sama. Sifat apa tu? Silakan, mana Abu Hanifah tadi? Orang lain, baik. Mungkin dia terputus hubungan ni. Orang lain, silakan. Saya nak tanya, ini sifat apa? Supaya yang saya tanya tu begini, ramai peserta-peserta kita ni dia tahu. Rupanya nampak simpelnya baca kitab ni. Rupanya di sebalik tu banyak perkara kena tahu. Memang begitu. Kita tak tahu, saya pun tidak nak tekan sentiasa setiap kali program ni saya nak tanya begini, bukan saya tidak nak begitu. Cuma kadang-kadang tu saya rasa elok juga. Supaya kita tahu. Bukan senang sebenarnya. Nak kata alim dalam agama ni bukan senang. Bukan senang. Seperti mana orang kita tengok pakai suban, pakai jubah tu alim lah. Baca Quran sedap sikit, alim lah. Dia baca kitab, baca bahasa Arab, hadis tu, okey lah kita tahu. Kita yang tak tahu menilai. Hari ni saya nak ajar cara menilai lah. Cara menilai. Sebab kalau bagi saya dengar banyak orang-orang yang dianggap sebagai penceramah yang hebat-hebat tu, kadang-kadang kita dengar tu geleng kepala sendiri. Sampai begitu. Itu saya nak cerita ni. Ada yang lain nak jawab. Sifat tadi Abu Hanifah kata sifat, sebab ini saghir ni sifat kepada kitab. Okey, saya terima, betul dah tu. Betul. Dia bukan sifat kepada ilal. Cuma saya nak tanya, ini sifat apa? Sifat apa? Ada sesiapa boleh jawab? Silakan. Atau na'at tu samalah dengan sifat, samalah. Setengah-setengah kitab tu dia guna na'at, setengah-setengah sifat tu dia guna, setengah-setengah kitab tu dia guna sifat. Silakan, siapa boleh jawab? Supaya segar sikit majlis. Kelas kita ni. Kalau tidak nampak sahala saja, saya saja ya.
Yang bercakap. Orang lain cuba bagi pandangan. Silakan. Takkanlah ini 80 orang lebih ni. Takkanlah tak ada yang belajar lebih khusus sikit. Silakan. Jangan malu. Kemarin kita dah belajar dah dalam Bukhari. Sesiapa yang malu, Allah juga malu. Allah juga malu kepadanya. Apa maknanya? Mana setakat tu lah dia boleh. Setakat tu lah. Tak bagi banyak lah, tak bagi sepenuhnya lah. Nak dapat sempurna tu tak boleh. Jangan malu. Apa kita salah? Tak tahu lah dah. Ya? Silakan. Tak tahu ya? Oh, dah tahu. Kalau ada yang tahulah. Kalau ada yang tahu. Silakan. Kalau ada yang tahu. Silakan. Dan kalau senyap tu, buat masa juga bagi saya cerita lah ya. Saya cerita. Gini. Terima kasih Ustaz. Begini ya. Dengar baik-baik dulu. Saya nak bagi tahu walaupun kepada yang tak belajar pun saya nak bagi tahu juga. Kurang-kurangnya dia tahu bukan senang rupanya. Nampak relax macam ni. Kalau kamu habis tu dan cuba gitu. Saya cuba mana? Ini sama je yang Santa Fe aku. Aku rasa dah je. Jadi Tak dengar. Dengar. Apa silakan. Siapa nak jawab tadi? Bunyi. Macam ada yang nak jawab. Izzuddin. Sila. Saya Izzuddin Hilmi. Izzuddin Hilmi dia pada mana? Daripada Jertih. Sila. Apa jawapannya? Tu. Dia nak sababi lah. Nak sababi ya? Terlebih dahulu saya nak tanya, nak ni terbagi kepada berapa? Nak kalau ikut dua lah. Hakiki dengan sababi lah. Hakiki dengan sababi ya? Betul dah tu. Jadi yang ni hakiki ke sababi. Kalau ikut nak sababi. Apa itu nak sababi? Dia punya sifat duduk selepas man'u. Memang. Nak hakiki pun gitu juga. Nak hakiki pun gitu juga. Apa sebenarnya pembeza? Saya lupa dah mana. Ada lagi yang tak boleh nak jawab? Silakan. Kita bagi peluang dulu. Tak ada kalau tak ada saya ceritalah sebab kita tak mahu buang masa kan. Na'at ini atau sifat ini dia bagi kepada dua. Na'at hakiki satu. Yang keduanya na'at sababi namanya. Na'at hakiki, apa na'at hakiki? Yang ni na'at apa ni yang kita duduk baca ni? Kitab Al-Ilal As-Saghir. Na'at apa ni? Jawabnya na'at hakiki. Apa itu na'at hakiki? Apa itu na'at hakikat dia? Na'at hakiki ialah na'at yang merafakkan dhamir mustatir di dalamnya. Na'at hakiki ialah na'at yang merafakkan dhamir mustatir di dalamnya, yang mana dhamir itu kembali kepada man'ut. Itu na'at hakiki. Na'at sababi apa? Iaitu na'at yang merafakkan isim zahir yang terletak selepasnya. Pada isim zahir itu ada dhamir yang kembali kepada man'ut. Itu na'at sababi. Jadi di sini bukan na'at sababi. Ini na'at hakiki. Sebab di dalamnya ada dhamir yang mana dhamir itu dirafakkan oleh na'at itu sendiri. Sirah na'at itu. Sirah na'at itu merafakkan isim dhamir di dalamnya. Yang mana isim dhamir itu kembali kepada man'ut. Itu na'at hakiki. Jadi Kitabul Ilal As-Saghir, Kitabul Ilal As-Saghiru, Kitabul Ilal As-Saghir, Kitabul Ilali As-Saghiru. Itu baca. Bukan As-Saghiri. Al-Ilali baca bagi bawah. Kitabu Al-Ilali As-Saghiru huwa. Huwa tu balik kepada kitab. Itu. Nampak kan? Jadi kita nampak gitu je, rupanya tidak. Banyak perkara yang perlu diambil kira. Banyak perkara lagi yang kita kena tahu hakikat-hakikat dia tu. Dan dia mesti, kalau kata nak hakiki, dia mesti
ada kesesuaian di antara na'at dengan man'u pada 4 perkara daripada 10 perkara. Itu panjang cerita. Tapi hari ini jadi perbahasan nahwu lah pula je. Saya nak mengajar ilal ni, kita ilal ni. Ya. Jadi begitulah secara ringkas. Secara ringkasnya. Ini Kitabu Al-Ilali As-Saghiru. Sebab apa As-Saghiru? Sebab dia jadi sifat atau na'at kepada kitabu. Dia mesti kena sesuai antara na'at dengan man'u ni pada 4 perkara daripada 10 perkara. Itu panjang lah pula nak cerita tu. Jadi saya rasa cukup lah sekadar itu ya. Kita kembali ke sini. Kita pergi ke sini. Okay. Perkara ke-15. Hadis Hasan menurut istilah Imam Tirmizi. Kalau kita tengok dalam kitab ni kan, ini saja asalnya. Yang kita nak bincang hari ini ringkas sangat. Ini saja. Ini saja. Istilahul hadithil hasan inda Tirmizi. Ini saja yang kita nak bincang. Okay. Sebab selepas ni dah perbincangan tentang perkara lain. Perkara yang ke-16. Maknanya ringkas sangat. Kitab Ilal Saghir. Nama lagi Saghir, kecil. Kecil. Kitab Ilal yang kecil. Sebab dia ada kitab Ilal yang besar. Tadi saya dah tunjuk dah. Kitab Ilal yang besar tu yang mana? Saya dah tunjuk dah. Lepas ada satu lagi kitab Ilal Mufrad. Ilal Mufrad. Baik. Ini saja yang kita nak bincang hari ini. Cuma saya dalam nota saya ni, saya buat mukaddimah pada apa yang disebut oleh Tirmizi. Dalam mukaddimah tu kita bincang apa latar belakangnya. Apa latar belakang bagi Imam Tirmizi buat tajuk ni. Kalau boleh ada sesiapa baca lah yang ni. Siapa nak baca? Silakan. Ini tidak berkait dengan nahwu macam tadi ya. Bahasa Melayu saja ni. Kiranya boleh faham lah kita. Orang Arab pula tak boleh faham ni. Silakan siapa nak baca ni. Saya baca Maulana. Siapa tu? Abdul Basit. Abdul Basit. Abdul Basit ni daripada mana? Subang Maulana. Subang ya? Perkara ke-15. Hadis Hasan menurut istilah Imam Tirmizi. Hadis sahih ialah hadis yang ada padanya lima perkara berikut. 1. Sanadnya bersambung. Yang ini tidak terputus. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Baca dengan tepat. 1. Sanadnya bersambung-sambung, yakni tidak terputus. Ya. 2. Setiap orang daripada perawinya adil. 3. Setiap orang daripada perawinya dhabit. 4. Tidak syaz. 5. Tidak berilat. Yang ini mempunyai kecacatan yang tersembunyi. Ya. Teruskan. Hadis Hasan ialah hadis yang ada padanya 5 perkara berikut. 1. Ya. Sanadnya bersambung-sambung, tidak terputus. 2. Setiap orang daripada perawinya adil. 3. Setiap orang daripada perawinya dhabit, tetapi kedhabitannya lebih rendah berbanding kedhabitan yang terdapat pada perawi hadis sahih. 4. Tidak syaz. 5. Tidak berilat, mempunyai kecacatan yang tersembunyi. Nampaknya kalau kita tengok di sini kan, ni nombor 3 ni yang ada yang menyebabkan hadis Hasan ini berbeza daripada hadis sahih. Yang lain sama. Kerana ciri ketiga ni, ciri ketiga, ada 5 ciri dia. 5 perkara lah, 5 ciri. Kerana perkara ketiga ni saja membezakan hadis Hasan daripada hadis sahih. Kalau hadis sahih, cuba tengok nombor 3. Setiap orang daripada perawinya dhabit. Mana kedhabitannya itu tinggi. Kedhabitannya itu tinggi. Nanti kita akan bincang apa itu dhabit, apa itu ni semua ni kita akan bincang. Di sini terletak perbezaan di antara hadis hasan dengan hadis sahih. Teruskan. Daripada istilah hadis sahih dan hadis hasan yang diberikan di atas dapat diketahui bahawa kedua-dua jenis hadis itu berlainan hakikatnya.
walaupun pada kebanyakan ciri-ciri yang tersebut itu kedua-duanya sama. Dengan sebab adanya perbezaan pada ciri ketiga, kedua-duanya menjadi berlainan. Imam Tirmizi di dalam kitab sunannya telah menggunakan lafaz hasan dalam dua cara. Pertama, ia digandingkan dengan lafaz sahih, dan keduanya ia digunakan secara tunggal dan berasingan. Kerana itu penting sekali diketahui maksud penggunaan beliau dalam dua cara yang berbeza itu. Teruskan. Pandangan para ulama hadis tentang maksud Imam Tirmizi menggandingkan istilah hasan dan sahih untuk menilai hadis tertentu. Imam Tirmizi sendiri tidak menjelaskan apakah maksudnya apabila menggandingkan dua istilah itu. Walaupun para ulama hadis yang datang kemudian telah mengemukakan beberapa pandangan tentangnya, tetapi ia tidak tepat untuk semua tempat. Sebagai contohnya, pandangan yang mengatakan ia bermaksud menyatakan keraguan tentang kedudukan hadis yang dikatakan begitu. Hadis itu mungkin sahih, mungkin juga hasan sahaja. Tetapi ia menjadi tidak tepat apabila Imam Tirmizi menggabungkan kedua istilah itu selepas mengemukakan hadis yang paling tinggi kedudukannya. Maka apakah artinya keraguan di situ? Selain dari itu, Imam Tirmizi juga telah menggabungkan kedua istilah tersebut untuk 80% hadis-hadis yang dikemukakannya di dalam kitab sunannya. Tidak masuk akal Imam Tirmizi berada dalam keraguan untuk menentukan sahih atau hasan terhadap 80% hadis-hadis yang dikemukakannya sendiri di dalam kitab berkenaan. Pandangan yang seharusnya diterima untuk merungkai persoalan ini ialah menyedari bahawa hingga ke zaman Imam Tirmizi, istilah sahih dan hasan belum lagi terpisah sebagai dua istilah yang berlainan seperti diketahui pada zaman-zaman selepasnya. Pada masa itu, sesetengah muhaddis menyebut hadis yang berkedudukan tinggi sebagai sahih, sesetengahnya yang lain pula menyebutnya sebagai hasan. Imam Tirmizi menggunakan kedua-dua istilah yang diterima dan diguna pakai pada ketika itu untuk sekian banyak hadis yang dikemukakannya di dalam kitab karangannya Sunan Tirmizi. Ia seolah-olah bermaksud hadza hadithun sahih fi istilahi qaumin wa hasanun fi istilahi akharin. wa hasanun fil islahil akhir. Ini adalah hadis sahih menurut istilah sekumpulan ulama dan hasan menurut istilah ulama-ulama yang lain. Sekian lama sebelum zaman Imam Tirmizi, hadis dibahagikan hanya kepada dua bahagian sahaja, sahih dan dhaif. Darjat hadis hasan belum lagi popular di zaman itu. Baru di zaman Imam Tirmizi dan beberapa ketika sebelum zaman beliau sahaja istilah itu digunakan oleh setengah muhaddisin. Sekejap ya. Sebelum ni saya dah bagi kan. Saya dah bagi nota muqaddimah Sunan Tirmizi. Saya rasa ramai daripada kita telah dapat itu. Tetapi ada juga yang baru-baru masuk tu, baru menyertai kelas kita ni, dia tak perasan pun bahawa muqaddimah itu telah pun kita edarkan dalam grup itu. Jadi harap maklumlah, sila ambil di situ. Cuma sekarang ni saya nak pergi sebagai mengingatkan kita semua kepada benda yang saya telah sebut dah sebelum ni. Dan dalam nota muqaddimah itu ada. Baik, kita pergi ke situ sekejap. Ya. Ini muqaddimah Jami' Tirmizi. Di sini perbincangannya. Saya dah sebut di sini dalam muqaddimah ni
berkenaan dengan perkara ini. Berkenaan dengan perkara ini. Sila baca, siapa tadi baca tadi? Baca yang ni pula. Siapa tadi yang baca tadi? Abdul Basir kah? Abdul Basir, Ustaz? Ya, ya. Sila baca yang ni pula. 18. Ini semua ni antara keistimewaan yang terdapat di dalam Sunan Tirmizi. Sepatutnya kita kena tahu apa perbezaan kitab Sunan Tirmizi itu daripada kitab-kitab lain. Apa keistimewaannya? Apa yang ada dalam tu tak ada dalam kitab lain. Antaranya ini yang ke-18. Sebelum ni dah banyak dah bincang tentang perkara lain. Banyak dah. Jadi yang kita nak bincang hari ni dia berkait dengan yang ke-18 ni. Sila baca di sini. Sila. Yang ke-18. Selepas mengemukakan sesuatu hadis, Imam Tirmizi mengatakan hadza hadithun sahih atau hadza hadithun gharib atau hadza hadithun munkar. Keputusan Imam Tirmizi yang seperti ini tidak menimbulkan sebarang masalah atau kekeliruan. Yang menimbulkan kekeliruan ialah apabila dia berkata hadza hadithun sahihun hasan gharib atau hadza hadithun gharib sahih atau hadza hadithun hasan gharib dan sebagainya. Apa artinya semua istilah-istilah itu? Istilah ini. Sekejap. Ia kelihatan semacam bertentangan. Sekejap. Dengar ke tidak ni Abdul Basir? Sekejap ya, sekejap. Tadi yang kita belajar tadi tentang wuduk kerana tidur tadi, hadis yang kedua, tapi kita tak sempat bincangkan tadi. Di akhirnya dia kata hadza hadithun hasanun sahih. Ini sama lah. Apa maksud dia? Ini adalah hadis hasan sahih. Sama lah. Jadi kita perlu tahu tu. Kadang setengah-setengah orang tu dia tak tahu apa maksudnya. Memang pun. Itu berbeza kitab Tirmizi daripada yang lain. Sebab itu kita kena baca yang ni. Sila teruskan. Kalau sudah sahih, kenapa pula dikatakan gharib atau dhaif? Bolehkah sesuatu hadis itu sahih dan dalam masa yang sama ia juga dhaif? Para ulama hadis telah memberi 3 jawapan untuk menghilangkan Mana 3? Tak ada 3 ni. 3 jawapan. Mana 3 jawapan? Tak ada. Beberapa tu, beberapa. Para ulama hadis memberi beberapa jawapan untuk menghilangkan kekeliruan akibat penggunaan istilah yang kelihatan bertentangan itu. A. Imam Tirmizi mahu mengisyaratkan bahawa hadis berkenaan ada diriwayatkan melalui teruskan beberapa saluran riwayat. Ada antaranya yang sahih, ada yang hasan dan ada juga yang gharib atau dhaif. Sekejap. Tadi kan macam saya sebut tadi, bila kita baca tadi, baik saya balik semula tempat tadi, baik. Sekejap. Sebab ni kita nak praktis teruslah. Ni kan bila dia sebut misalnya di sini. Hadisun hasan. Tak ini satu hadis hasan sahih. Satu lagi yang saya nak nanti sekejap. Ini. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah. Maknanya kalau hadis ini yang di atas ni kita katakan dhaif lah. Kita katakan dhaif. Ini riwayat daripada Ibnu Abbas ni. Riwayat daripada Ibnu Abbas yang kita baca tadi, kalau kita katakan dhaif, maka hadis ini dengan sanad ini dhaif. Apa? Gharib. Tetapi yang dia kata sahih itu yang mana? Ada yang lain. Yang lain tu ada yang bertaraf hasan, ada yang bertaraf sahih. Yang lain itu di sini. Yang dia isyaratkan dalam bab ni. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah. Mana-mana satu daripadanya ada yang sahih, ada yang hasan. Itu maksudnya. Begitu juga dengan yang ni. Dia kata ini
adalah hadis hasan sahih. Bermakna sanad ni kalau kita terima sebagai sanad yang hasan, bermakna yang sahih itu di lain, yang orang lain riwayat. Ni apa ni? Di sini dia tak ada sebut. Tapi dalam kitab yang saya tunjuk tadi, Nuzhatul Albab tu dia akan cerita siapa yang meriwayatkan hadis ini selain daripada Anas. Ini riwayat Anas. Selain daripada Anas bin Malik, siapa lagi yang meriwayatkan hadis ini? Jadi riwayat yang diisyaratkan itu yang sahih, ada di situ yang sahih. Bukan yang sahih, yang ni juga sahih, yang ni juga hasan, bukan. Yang ni kita kena tentukan sama ada ia sahih atau hasan. Biasanya kalau yang Imam Tirmizi sebut hasan dahulu, bermakna yang dia kemukakan ini, yang ni hasan. Mana yang sahih dia sebut kemudian ini dalam riwayat fil bab. Kita panggil riwayat fil bab. Riwayat yang diisyaratkannya dalam bab itu di akhir kemudian. Macam sebelum ni dalam bab ini. Ini untuk hadis sebelum ni. Ini ada riwayat daripada orang ni. Kadang-kadang Imam Tirmizi tak sebut. Bukan bermakna Anas sahaja yang meriwayatkan begini, ramai lagi orang lain. Cuma Imam Tirmizi tak sebut. Sebab itulah ulama mengarang secara berasingan kitab berkenaan dengan riwayat-riwayat fil bab itu. Sebab riwayat fil bab itu ada kaitan dengan apa yang dinilai oleh Tirmizi ni. Dia kata hasan sahih ni. Jadi kedua-duanya hasan kah? Kalau kita dah terima hasan, kan berbeza tadi hadis hasan dengan hadis sahih. Macam mana pula dia boleh sahih? Kalau sanad yang sama ni. Kecuali kalau kita kata sanad ini hasan. Jadi yang sahih tu yang lain lah. Maknanya riwayat fil bab. Riwayat berhubung dengan perkara yang sama, diriwayatkan oleh orang lain. Ataupun diriwayatkan daripada Anas juga dengan sanad yang lain. Itu maksud saya. Begitu ya. Bukan yang ni. Biasanya yang Imam Tirmizi sebut hasan dahulu, maknanya yang ni hasan. Yang sahih itu yang diisyaratkannya. Kalau tak ada isyarat, macam di sini, tak ada isyarat. Wa fil bab an fulan, jadi kita kena merujuk kepada kitab yang membincangkan khusus tentang riwayat fil bab. Kalau karangan lama, Hafiz Ibn Hajar ada tulis Al-Lubab fi ma qala Tirmizi wa fil bab. Kalau yang terkini, yang tadi, yang saya sebut tadi. Atau kitab lain, karangan salah seorang guru saya di Pakistan, namanya Kashfun Niqab. Amma fi Tirmizi wa fil bab. Amma qala Tirmizi wa fil bab. Kashfun Niqab. Tapi Kashfun Niqab itu tidak sempat disempurnakan. Sebahagian, sedikit saja. Itu pun sudah jadi 5 jilid. Sudah jadi 5 jilid. Jadi sebab apa pentingnya kita tengok kepada kitab-kitab yang berbicara secara khusus tentang riwayat fil bab itu, sebab Imam Tirmizi ni selalu dia sebut hasan sahih. Kadang-kadang dia sebut satu lagi gharib. Itu jadi pening kepala lah. Kalau hadis yang sama tu dah sahih, macam mana boleh jadi gharib? Gharib tu mana dhaif? Macam mana? Kecuali kalau kita kata seperti tadi. Yang dia kata hasan itu merujuk kepada riwayat tertentu. Yang sahih pula merujuk kepada riwayat lain. Tapi berhubung dengan perkara yang sama. Ini kalau ada di sini dia sebut gharib misalnya. Yang dikatakan gharib itu isyarat kepada riwayat yang lain. Itu maksudnya. Faham ke tidak tu? Boleh faham? Boleh faham? Ini maksud Imam bahawa mengisyaratkan bahawa ada antaranya yang sahih, ada yang hasan, dan ada juga yang gharib. Kalau dia sebut gharib lah, tadi dia sebut 2 saja kan. Kalau dia sebut 2 tu maknanya dia nak isyarat kepada 2 saja. Kalau dia sebut 3, dia nak cerita bukan sanad yang sama itu. Sahihnya, hasannya juga, gharibnya juga, bukan begitu. Ini benda yang kena faham bila kita belajar Tirmizi. Teruskan tadi Abdul Basir. Sama B. B ni. Silakan Abdul Basir. Hadis berkenaan pada pandangan dan penilaian sesetengah ulama sahih. Silakan. Pada pandangan dan penilaian setengah ulama
yang lain ialah hasan. Ya, ya. Ia hasan. Sementara pada pandangan dan penilaian sesetengah ulama yang lain pula ia gharib. Artinya ialah para ulama hadis berbeza pendapat tentang taraf dan kedudukannya sesuai dengan syarat dan iltizam masing-masing. Ini sekejap. Ini pandangan, ini kemungkinan yang kedua. Kalau kita bertemu, Imam Tirmizi kata ini adalah hadis hasan sahih gharib. Misalnya. Kalau dia kata dua saja, ialah dua sajalah. Makna dia nak isyarat kepada perbezaan pandangan ulama dalam penilaian mereka terhadap hadis dengan sanad yang sama. Ini pandangan yang kedua. Sebab kalau kita perhatikan, yang Imam Tirmizi kata begini, dia tidak tepat dengan A ni, yang bahagian A ni, semua tempat. Dia tak tepat begitu. Dengan sebab itu, ada yang berpendapat, gini, ini maksud Imam Tirmizi ni begini. Kalau dia sebut begitu, ini maksud dia, B. Sebab hadis ni, dia berbeza-beza mengikut pandangan ulama. Sebagai contoh, yang selalu saya sebut. Hadis kalau dalam Abu Daud dan dalam Tirmizi juga ada. Riwayat an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Kalau riwayat ini, dengan sanad ini, ada ulama yang menghukumnya sahih. Sekiranya yang lain-lain lah, perawi yang lain itu sahih. Jadi mereka hukum sahih. Ada yang menghukum, walaupun perawi-perawi yang lain itu sahih, tapi dengan sebab ada di dalam sanad itu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, mereka kata hadis itu hasan. Mereka kata hadis itu hasan. Ada juga ulama, hadis itu, kalau ada sanad itu, kalau yang lain-lain perawinya sahih sekalipun, dengan sebab ada yang tadi, mereka hukumkan dhaif. Ini menunjukkan para ulama berbeza pendapat kadang-kadang dalam menilai sesuatu hadis itu sanad yang sama. Jadi sanad itu, kalau Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia kata dhaif. Walaupun perawi-perawi yang lain dalam sanad itu sahih sekalipun, dia tetap kata dhaif. Apa sebab? Sebab bagi dia sanad itu diperolehi berdasarkan wijadah, bukan berdasarkan sama' dan tahdits. Ada yang berpendapat, kebanyakan ulama mengatakan kalau sanad itu ada itu dan perawi yang lain sahih, tidak dhaif, maka tarafnya hasan. Perawi yang lain kalau ada hasan, okeylah, hasan. Kecuali kalau dhaif, ada perawi yang lain dhaif, maka akan dihukum dhaif. Kalau perawi yang lain itu sahih sekalipun, dengan sebab ada ni dalam sanad itu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, mereka hukumkan dengan hasan. Itu kebanyakan ulama. Tapi Hakim pengarang Al-Mustadrak Lis-Sahihain itu, dia kata kalau perawi-perawi yang lain perawi sahih dan di dalam sanad itu ada an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dia sahih. Boleh tangkap? Begitu maksudnya. Itu maksud ini, B ni. Maknanya dalam penilaian, penilaian setengah-setengah ulama, dia kata sahih bagi dia, mengikut syarat dia. Yang lain kata hasan, yang lain pula kata sahih. Itu maksudnya. Silakan Abdul Basir, teruskan. C. Imam Tirmizi mengatakan begitu bukan hanya untuk hadis yang dikemukakan beliau sahaja. Salah satu daripada hukum yang diberikan itu memang sesuai untuk hadis yang dikemukakan beliau. Adapun yang dua lagi, ia tidak sesuai dengannya. Malah ia sesuai dengan hadis-hadis sahabat lain yang diisyaratkan oleh beliau dengan kata wa fil bab an fulan. Artinya keputusan yang dibuat Tirmizi itu adalah dengan mengambil kira hadis-hadis lain yang semakna dan hadis yang dikemukakan beliau. Gitu. Teruskan. Menurut Hafiz Al-Iraqi, kata-kata Tirmizi hadza hadithun hasan gharib, misalnya bererti
bagi beliau sifat hadis hasan pada hadis yang dikemukakan adalah lebih kuat daripada sifat hadis gharib atau dhaif. Apabila Imam Tirmizi menyebutkan hasan sebelum gharib, itu berarti sifat hasanlah yang lebih kuat padanya. Tetapi jika gharib pula disebut dahulu, maka maka itu berarti sifat ghariblah yang lebih kuat padanya. Antara hadis yang boleh diterapkan kaedah yang dikemukakan oleh Hafiz Al-Iraqi ini ialah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di bawah bab maja fil arba'in qabla al-'asr. fil arba'in qabla Qabla al-'asr. al-asr. Berikut ialah hadisnya. Biar saya baca ya. حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. Baca. Maksudnya, semoga Allah merahmati orang yang bersembahyang sunat 4 rakaat sebelum bersembahyang asar. Bagi Al-Iraqi, sifat hadis gharib pada hadis itu lebih kuat berbanding sifat hadis hasan. Ini kerana Imam Tirmizi mendahulukan perkataan gharib daripada perkataan hasan. Lihat As-Suyuti pun Al-Muqtazi. Jilid. Okey, tak apa. 19? Oh, ini 19. Ini okey, ini lain cerita. Jadi ada saya nak tambah ni. Di sini di bawah tajuk 18 ni saya nak tambah. Ada yang berpendapat ini misalnya Imam Tirmizi kata hadza hadithun gharibun hasan, maknanya Imam Tirmizi nak menyatakan keraguannya tentang sanad itu. Sama ada dia gharib atau hasan. Kalau dia kata hadza hadithun hasan sahih, bermakna dia nak menyatakan keraguan tentang hadis itu bertaraf hasan ke atau sahih. Inilah yang saya sebut di sini. Ini saya sebut di sini. Ini sebagai contohnya pandangan yang mengatakan ia bermaksud menyatakan keraguan tentang kedudukan hadis yang dikatakan begitu. Hadis itu mungkin sahih, mungkin juga hasan sahaja. Tetapi kalau mengikut pendapat ni tak begitu tepatlah sebab Imam Tirmizi menggabungkan kadang-kadang dua istilah tu untuk hadis yang paling tinggi sesuai dengannya hanya sahih saja. Tak boleh dah kita nak kata hasan. Jadi apa arti atau itu? Dengan sebab itu pendapat tadi, sebab itu saya tak sebut dalam mukaddimah tu. Sebab ini tak kuat sebenarnya. Tapi ada yang berpendapat begitu. Lepas tu Imam Tirmizi gabungkan istilah tadi pada 80% hadisnya. Jadi takkanlah menunjukkan Imam Tirmizi seorang imam besar ragu tentang 80% kedudukan hadis yang terdapat di dalam kitab sunan dia tu. Takkanlah begitu. Dengan sebab itu, jadi apa maksud sebenarnya? Apa maksud sebenarnya? Jadi inilah yang kita kena faham. Itulah yang nak saya fahamkan di sini. Ini kita sudah baca semua. Sila baca sini, sambung sini. Sekian lama. 19. Dah Sambung mana? Sini. Sekian lama. Silakan. Sekian lama sebelum zaman Imam Tirmizi, hadis dibahagikan hanya kepada dua bahagian, sahih dan dhaif. Darjah dua bahagian sahaja. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Hadis dibahagikan hanya kepada dua bahagian sahaja, sahih dan dhaif. Ya. Darjat hadis hasan belum lagi popular di zaman itu. Baru dengan makna yang saya bagi di atas tadi itu. Belum lagi popular betul-betul di zaman itu. Yang saya bagi di atas tadi. Silakan, teruskan. Baru di zaman Imam Tirmizi dan beberapa ketika sebelum zaman beliau sahaja istilah itu digunakan oleh setengah muhaddisin. Maksud penggunaannya
masih sama juga dengan istilah sahih. Cuma istilah hasan pada mula-mulanya digunakan oleh muhaddis yang cenderung kepada ibarat-ibarat yang agak lunak. Dia panggil raqiqul ibarah. Raqiqul ibarah. Raqiqul ibarah. Dalam bab jarh wa ta'dil dan takdir. Sebelum seperti Imam Ali bin Abdullah Al-Madini, Imam Ahmad dan Imam Bukhari sendiri. Lafaz jarh Jadi lafaz jarh sekejap. Abdul Basir, sekejap dulu. Berhenti sekejap. Dia begini, di kalangan ulama ni ada yang lebih cenderung menggunakan bahasa yang lunak, bahasa yang menampakkan kecermatannya, menampakkan teliti dia. Ramai juga yang macam tu. Ramai juga yang dia tak kisah. Memang kalau orang tu memang pendusta besar, kita kata sajalah dia pendusta besar. Kalau hadis itu memang sahih, kita katalah saja sahih. Kenapa kita nak rendahkan darjat dia pula? Kita kata hasan pula. Tetapi kenyataan yang berlaku pada masa itu, setengah-setengah ulama ni yang suka menggunakan ibarat yang lunak. Misalnya kalau dalam bab tarjih, dia berat kalau nak kata orang ni dajjal misalnya. Orang ni pendusta besar, kadzab. Dia berat nak kata begitu. Ini kerana sikap cermat mereka. Dia akan guna perkataan-perkataan lain yang ringan, tidak begitu berat. Walaupun ringan, kita kena tahu. Ni tokoh ni walaupun dia sebut begini, berat dah ni. Ini paling berat dah ni bagi dia ni. Kalau orang lain ni, teruk dah ni, kena ni. Tapi dia pilih pendapat itu. Begitu juga dalam menilai, mentakdil, meninggikan seseorang perawi itu. Menilai sesuatu hadis itu. Walaupun hadis itu sahih, tapi dia tak mahu letak. Dia tak mahu letak sahih. Dia letak rendah sedikit. Jangan terlalu tinggi sangat letak. Dia letak hasan. Tetapi hasan itu bagi dia sama saja dengan sahih. Cuma dia guna perkataan hasan itu. Itulah yang Imam Tirmizi guna hasan sahih. Yang ini mengikut istilah setengah ulama, dia sebut hasan. Pada hakikatnya sahih juga. Setengah ulama pula sebut istilah sahih. Itu maksudnya. Silakan terus baca. Lafaz jarh paling keras yang digunakan oleh Bukhari hanyalah munkarul hadis. Beliau tidak menggunakan lafaz kadzab atau dajjal untuk seseorang yang ditarjihkannya. Tajrih. Untuk seseorang yang ditajrihkannya. Orang-orang seperti ini sering juga menggunakan lafaz hasan untuk hadis sahih. Dengan erti ini adalah hadis yang bagus atau cantik. Pada beberapa tempat di dalam Sunan Tirmizi, anda akan dapati Imam Tirmizi bertanya gurunya Imam Bukhari tentang kedudukan hadis tertentu. Lalu Bukhari menjawab pertanyaannya dengan berkata hasan. Kemudian Imam Tirmizi sendiri menilainya dengan kata beliau hadza hasan sahih. Hadza hadithun hasan sahih. Ya. Lihat bagaimana contoh di bawah. Lihat sebagai contohnya di bawah. Di bawah bab fil mustahadhah. Fil mustahadhah. Di bawah bab ni ada contoh. Contoh dia tanya Imam Bukhari ni hadis macam mana kedudukannya. Imam Tirmizi kata hasan. Bagi dia hadis itu sahih. Maknanya istilah saja berbeza. Pada ketika itu hasan itu digunakan untuk sahih juga. Sebab hadis ini pada masa itu hanya di peringkat awal tu hanya dia dua bahagian saja. Sama ada sahih atau dhaif. Hasan tu belum ada lagi penggunaannya. Seperti yang digunakan sekarang ni. Belum lagi. Teruskan. Di zaman itulah Imam Tirmizi menulis kitabnya Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi. Dilema yang dihadapi beliau ialah istilah manakah daripada dua istilah sahih dan hasan itu seharusnya diguna pakai. Yang lamakah atau yang baru? Yang lama memang ada kelebihannya kerana kelamaannya. Yang baru pula adalah istilah yang diguna pakai oleh guru-gurunya sendiri. Jika istilah yang baru ini menjadi popular,
maka akan sia-sialah segala keputusan yang telah dibuat berdasarkan istilah lama itu. Untuk mengelak daripada kecelaruan, itulah Imam Tirmizi menggabungkan kedua-dua istilah hasan dan sahih itu dalam menilai sesuatu hadis yang sahih. Ini perlu kita perhati betul-betul. Ya. Teruskan. Tetapi istilah hasan dengan erti sahih itu tidak bertahan lama. Kerana secara perlahan-lahan ia kemudiannya menjadi satu istilah yang berasingan seperti telah dikemukakan di atas. Jadi istilah Tirmizi yang dipakai oleh Tirmizi ini jadi kemudiannya tidak popular. Dia tidak establish lah, kata. Tidak mantap. Hanya digunakan oleh segelintir, seperti Imam Tirmizi sahaja. Ada penggolongan lain, mereka kalau Hasan ini dengan makna yang saya beri di atas tadilah. Hasan dengan makna ciri ketiga itu saja yang berbeza daripada sahih. Ini Hasan dengan makna ni. Ini yang jadi popular sampai sekarang ni orang pakai yang ni. Yang Imam Tirmizi pakai itu tidak jadi popular. Tapi pada ketika itu itu masalah kepada Imam Tirmizi itu nak pakai yang mana satu. Nak pakai yang mana satu. Jadi dia pakai kedua-duanya. Yang walaupun tidak sepakat tetapi ada yang menyebutnya sebagai hasan, ada yang menyebutnya sebagai sahih. Ada pakai kedua-duanya. Jadi hasan itu sebagai suatu istilah yang tersendiri yang terletak di antara hadis sahih dan dhaif belum lagi wujud pada ketika itu. Belum lagi mantap. Itu perlu kena ketahui ya. Seterusnya kalau boleh orang lain pula lah baca ya. Abdul Basir rehat dulu. Siapa pula nak baca sambung ni? Silakan. Kita bagi kesempatan pada orang lain. Silakan, siapa nak baca? Saya boleh baca mana? Siapa ni? Hani. Hani. Lama tak nampak nama ni. Sihat ke Hani? Alhamdulillah. Hani ni Ummu Hani. Ummu Hani itulah namanya. Ummu Hani. Okey. Sila baca, sambung. Sini. Ya. Maksud hadis hasan sahaja oleh Tirmizi. Apakah arti hasan apabila digunakan oleh Tirmizi secara tunggal atau tanpa menyebutkan sahih bersamanya? Jawapannya ialah hasan merupakan satu istilah yang baru diperkenalkan oleh Imam Tirmizi. Apabila ia disebut secara tunggal, maka ia dipakai dengan erti khusus seperti difahami beliau. Para ulama kemudian tidak memakai hasan menurut istilah yang diperkenalkan oleh At-Tirmizi itu. Hasan menurut mereka ialah yang diperkenalkan di permulaan perbincangan ini. Yang saya tunjuk tadi, sekejap tadi. Silakan. Teruskan. Imam Tirmizi sedar bahawa istilah hasan yang diperkenalkannya itu suatu yang baharu. Maka beliau sendiri cuba menjelaskannya. Hasan menurut istilah Tirmizi ialah hadis yang terkumpul pada sanadnya 3 ciri berikut. Yang pertama, tidak ada seorang pun daripada perawinya tertuduh berdusta. Yang kedua, riwayatnya tidak syadz. Yang ketiga, ia diriwayatkan melalui beberapa banyak saluran riwayat. Apabila terkumpul ketiga-tiga perkara itu pada sesuatu hadis, maka ia dihukum sebagai hadis hasan sahaja oleh Tirmizi. Ini kalau ada tiga-tiga ni kan. Di situlah Imam Tirmizi kata hadza hadithun hasan. Hasan sahaja. Bukan hasan sahih gharib, hasan gharib, bukan. Hasan sahaja. Bila dia kata hasan sahaja, maksudnya ini. Jadi bila kita baca kitab Tirmizi, kita faham. Maksud ciri pertama iaitu tidak ada seorang pun daripada perawinya tertuduh berdusta ialah tidak ada sesiapa pun daripada perawinya dituduh oleh mana-mana tokoh rijal hadis sebagai pendusta besar, kadzab, atau pereka hadis, wadhi'ul hadis. Apabila sudah ternafi daripada perawi-perawinya tuduhan berat seperti itu, bererti tidak boleh dihukum maudhu' atau rekaan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka.
Tetapi itu tidaklah bererti perawi-perawi yang tidak dijarh Ya, perawi-perawi itu. berarti perawi-perawi itu tidak dijarh, iaitu dikritik dengan lafaz-lafaz jarh yang lain yang lebih rendah daripadanya. Riwayat perawi-perawi seperti itulah menurut Imam Tirmidzi bertaraf hasan. Padahal dia ada lagi kecacatan yang lain itu. Mana ciri-ciri jarh yang lain yang rendah daripada kadzib ataupun wad'ul hadis tu lebih rendah daripada kalau mengikut orang lain itu, kalau perawi macam tu dah jadi dhaif dah tu. Imam Tirmidzi kata tak lagi. Kalau asalkan jangan jarh, lafaz jarh yang berat digunakan untuk perawi itu, walaupun lafaz jarh yang lain ada digunakan untuk dia, masih boleh lagi kita kata hadis itu hasan. Dengan syarat, ada dua syarat lagi lah. Ada dua syarat lagi. Tapi kalau perawi itu sendiri, asalkan dia tidak dituduh dengan tuduhan yang berat, dia sudah jadi perawi hasan. Sedangkan kalau mengikut jumhur ulama, perawi hasan ni sama dengan perawi sahih. Cuma dari segi ciri ketiga tu, kedhabitannya itu rendah sedikit daripada perawi hadis sahih itu. Imam Tirmidzi ni lain. Dia berbeza. Sebab itu kita kena faham, bila nak baca kitab Tirmidzi kena faham istilah dia. Teruskan. Maksud ciri kedua hadis hasan di sisi Tirmidzi iaitu riwayatnya tidak syadz, ialah riwayat perawi hasan tidak menyalahi riwayat perawi-perawi siqah yang lain, atau ia mempunyai mutabi'. Syadza yashidzu syudzuzan berarti terpisah dari jamaah atau menyalahi jamaah. Menurut Imam Syafi'i, hadis syadz bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh mana-mana perawi siqah secara bersendirian dan tidak ada orang lain meriwayatkannya semata-mata, malah ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi siqah dalam keadaan dia menyalahi riwayat perawi-perawi siqah yang lain. Jadi ini kena faham, bukan bermakna hadis syadz itu bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh mana-mana perawi thiqah secara bersendirian dan orang lain tidak meriwayatkannya semata-mata. Kalau macam ni tidak, belum lagi syadz. Yang jadi syadz ni kalau perawi itu perawi sahih tetapi dia meriwayatkan hadis yang bercanggah, menyalahi riwayat-riwayat perawi sahih, perawi thiqah yang lain. Barulah jadi syadz. Bukan semata-mata dia bersendirian dalam meriwayatkan sesuatu hadis itu. Dan hadis dia tu tak ada bercanggah dengan mana-mana. Dengan Quran ke, dengan hadis-hadis yang sahih ke, tak ada bercanggah. Cuma dia seorang. Mana mutafarrid dalam meriwayatkan hadis itu. Itu belum lagi syadz. Yang syadz ni kalau bercanggah dengan riwayat orang lain. Itu baru syadz. Apalagi kalau bercanggah dengan Quran lagilah. Biasanya jarang nak berjumpa macam tu. Itu maksud syadz ini. Jadi dia kena ada ciri yang kedua ni. Selain daripada, walaupun perawi itu tidaklah perawi itu kalau kita nak kira dari segi sifatnya, ada lafaz-lafaz jarh yang tidak seberat kadzab ataupun wadhi'ul hadis, tak seberat tu, tapi ada. Kalau nak kira bagi orang lain dah jadi dhaif dari situ. Imam Tirmidzi kata belum lagi. Dengan syarat yang kedua ni pun dia tidak bercanggah dengan riwayat orang kuat. Itu syarat. Syarat yang kedua kena ada. Lepas tu kena ada pula ciri ketiga ni. Baru jadi hasan bagi Imam Tirmidzi. Tapi orang lain dah kata kalau macam ni dhaif dah tu. Dhaif dah. Baca terus. Teruskan ciri ketiga ni. Maksud ciri ketiga hadis hasan di sisi Tirmidzi iaitu ia diriwayatkan melalui beberapa banyak saluran riwayat, ialah kandungan hadis itu diriwayatkan juga daripada Nabi SAW menerusi sanad-sanad yang lain. Kesimpulannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang mu'tabar atau perawi yang banyak melakukan kesilapan dalam periwayatannya atau perawi yang banyak terdapat waham di dalam riwayat-riwayatnya tetapi tidak ada siapa pun daripada mereka tertuduh berdusta, tidak syadz, tidak menyalahi hadis-hadis sahih dan kandungannya pula diriwayatkan melalui banyak iaitu beberapa sanad.
itulah hadis hasan menurut Tirmizi. Ini yang penting. Kita ingat, walaupun perawi dia tu waham, banyak waham, walaupun perawi dia tu banyak tersalah, perawi dia tu ada melakukan kesilapan, tak kira. Ataupun perawi dia tu memang thiqah, mu'tabar, semua bagi dia hasan. Bagi dia boleh masuk dalam istilah hasan. Maknanya lafaz perawi-perawi yang majruh kerana sifat-sifat jarh yang ringan itu, maksud ringan itu tidaklah ringan sangat, berat juga, cuma tidak berat sangat. Itu boleh dengan syarat, ada lagi dua syarat tu, dua ciri lagi tu. Dia itu bagi Imam Tirmizi hadis hasan. Baca lagi, teruskan. Teruskan. Perlu diketahui bahawa hadis hasan menurut Tirmizi itu berbeza daripada hadis hasan lidatihi dalam istilah jumhur ulama hadis. Hadis dhaif ringan juga boleh jadi hadis hasan menurut beliau. Itu menurut Tirmizi lah. Orang lain tetap kata dhaif lah. Ikutlah dhaif ringan pun. Dhaif ringan pun dhaif lah juga. Imam Tirmizi tidak. Dia boleh jadi hasan. Maknanya sebab itu dalam muqaddimah saya telah tulis, Imam Tirmizi ini mengikut kebanyakan ulama termasuk dalam tokoh mutasahil. Tidak mutasyaddid, tidak mutasahil, yang mudah lah. Sebab hadis dhaif ringan itu bagi dia kadang-kadang dia sebut hasan. Jadi ramai keliru, ramai yang kritik Imam Tirmizi. Sebab mereka pakai istilah yang baru, istilah yang popular tu. Jadi kita kena tahulah, jangan kita hukum orang kerana dia mengikut istilah dia. Tak boleh begitu. Jangan kita menyalahkan orang. Saya sambil-sambil nak baiki. Teruskan. Okey. Oleh itu, kritikan Imam An-Nawawi dan lain-lain terhadap penilaian Imam Tirmizi dalam menentukan sesuatu hadis sebagai hasan tidak kena pada tempatnya. Sebabnya ialah mereka mengkritik Imam Tirmizi berdasarkan istilah hasan lidatihi menurut jumhur. Sedangkan istilah hasan Tirmizi itu berbeza daripada istilah orang-orang lain. Di zaman Imam Tirmizi, istilah hadis hasan sebagai hadis yang berasingan daripada hadis sahih, dan ia terletak di antara hadis sahih dan hadis dhaif itu belum lagi mantap. Tak mantap, ada dah. Tidak establish lagi. Tidak mantap lagi. Bukan tak ada dah. Mana hadis hasan itu hadis antara sahih dan dhaif. Mana lebih rendah daripada sahih. Yang ini mengikut istilah yang saya bagi mula-mula tadi. Ada dah tapi tidak mantap lagi. Masa tu dalam proses dia, Imam Tirmizi dia ada pendapat dia sendiri dan dia boleh buat begitu sebab dia sampai ke peringkat mujtahid dalam bab hadis. Dalam bab hadis. Jadi kalau dia nak buat istilah dia sendiri, tak ada siapa pun boleh kata apa dengan dia. Teruskan. Istilah hasan Tirmizi itu kemudiannya tidak popular seperti istilah hasan menurut jumhur ulama hadis. Ia hanya terhad dalam penggunaan beliau sahaja. Selepas zaman Imam Tirmizi, hadis hasan menurut istilah jumhur itulah yang menjadi popular. Ia telah popular sebagai hadis yang kedudukannya berada di tengah di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Teruskan. Oleh kerana hasan menurut istilah Tirmizi itu tidak popular di zaman kemudian dan ia menjadi seperti sesuatu yang dilupakan, sesetengah ulama terkeliru dengannya. Malah ada juga ulama yang tidak mengetahui langsung tentangnya. Sedangkan Imam Tirmizi sendiri telah pun menjelaskan takrif hadis hasan menurut apa yang dipilih beliau melalui kata-kata beliau sendiri di dalam kitab Ilal. Jadi kalau orang tak baca kitab Ilal, dia tak tahu cerita. Dia akan heran lah. Macam mana Imam Tirmizi boleh hukum hadis ni hasan? Sedangkan ini hadis dhaif ni. Dia akan dia kebingungan. Sebenarnya kalau kita baca kitab Ilal, dia selesai. Kita nak baca kitab dia, kita kena tahulah cara dia. Kita nak masuk dalam rumah orang, kena tahulah cara dia. Masuk rumah orang Malaysia ni, Melayu lah khususnya ya. Dia kena tanggal kasut, dia tak masuk ke dalam rumah sekali dengan kasut gitu. Tidak begitu kan?
Dia panggil tak beradab lah, tak sopan. Tapi kalau dalam masyarakat lain, dah sampai ke tempat tidur pakai kasut. Salah ke dia? Tak salah, ikut cara dia. Cumanya kalau di tempat yang kotor, ialah susah juga kan. Kotor lah rumah, bau busuk lah. Tapi kalau di bandar-bandar besar yang memang bersih, kebersihan dia tu memang tak ada lopok-lopok pun, air tak ada. Kasut tu macam pakai stocking saja. Masuk dalam rumah pun tak kotor. Kena jaga cara dia lah bersih, macam tu tak jadi masalah. Tapi setengah-setengah negeri yang tidak pun jaga kebersihan sampai begitu, dah jadi adat dia. Jadi adat dia. Pakai kasut tu sampai dekat tidur, dekat katil tu baru buang kasut. Jadi ini cara masing-masing. Kita tak boleh nak kata cara kamu tak betul. Ini mengikut cara masing-masing. Jadi begitu juga dengan Imam Tirmizi. Dengan sebab itu orang tetap menyanjung Imam Tirmizi, memuliakannya. Orang hormat kepada Imam Tirmizi sampai hari ini. Walaupun dia ada istilah dia yang berbeza. Mungkin kepada setengah-setengah orang dia jadi terkejut. Sebab dia tak biasa. Tak biasa dengan istilah itu, ya. Padahal kita dah tahu cara dia ni. Dia dah sebut dah dalam kitab ilal dia yang kita baca ni. Nanti sekejap lagi kita akan baca teksnya. Teruskan. Di bawah ini adalah keterangan Imam Tirmizi tentang ta'rif hadis hasan menurut ijtihadnya. Qala Abu Isa وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. Bermaksud, kata Abu Isa, apa yang kami sebut di dalam kitab ini iaitu Sunan At-Tirmizi sebagai hadis hasan, sebenarnya maksud kami dengannya hanyalah sekejap Hani, sekejap. Apa yang kami sebut di dalam kitab ini. Wa ma dzakarna fi hadzal kitab. Hadzal kitab ni yang diisyaratkan ini ialah Sunan Tirmizi. Sebab apa? Sebab kitab Ilal ni sebenarnya dia menepati muqaddimah juga bagi kitab Sunan Tirmizi. Cuma muqaddimah tu pelik sedikit daripada kitab-kitab lain. Muqaddimahnya berada di hujung. Biasanya kitab-kitab lain muqaddimah dia di hadapan. Mula-mula tu. Pendahuluan dahululah, sebab itu namanya pendahuluan. Tapi Imam Tirmizi ni dia berbeza. Sebab dia letakkan di belakang. Tetapi sekarang ni setengah-setengah ulama, kalau macam di India, Syekhul Hadis di Darul Ulum Deoban, ini sebagai contohnya saya nak tunjuk kitab dia ni. Ini syarah Tirmizinya. Ini syarah Tuhfatul Al-Ma'i. Ini ada 8 jilid. Dalam Tuhfatul Al-Ma'i ni dia letakkan Ilal Tirmizi ni di awal, sebelum masuk Sunan Tirmizi. Sebab bagi dia sebenarnya Ilal ni, kitab Ilal ni muqaddimah. Imam Tirmizi lebih khusus, banyak perkara yang disebutkan dalam tu sebenarnya berkait dengan Sunan Tirmizi. Berkait dengan itu. Walaupun banyak juga sebenarnya lebih luas lagi, boleh digunakan juga untuk kitab-kitab lain untuk menilai ilat yang tidak ada di dalam kitab dia ni. Ada juga begitu. Tetapi banyak daripadanya lebih tertumpu sebagai muqaddimah kepada kitab dia tu. Jadi kitab ini maksudnya kitab Sunan Tirmizi. Umpamanya dalam kitab ni, cuba kita tengok ni. Ni kitab ni dia mula dengan Ilal Tirmizi. Mula dengan Ilal Tirmizi ni kitab ni. Tetapi dalam kebanyakan kitab Sunan Tirmizi dia akhir kedudukannya. Ni Ilal Tirmizi ni duduk di awal, duduk di awal. Ada dah yang buat begitu. Tetapi kebanyakannya ini harap maklum pelajar-pelajar kita, peserta-peserta kita ni harap maklum kedudukan kitab Ilal Saghir ini
yang saya belajar dulu pun guna kitab tu, dia berada di belakang. Selepas habis Sunan Tirmizi. Dan saya terima kitab Ilal Tirmizi ni daripada guru yang sama yang mengajar Sunan Tirmizi. Guru yang sama. Dia juga dengan sanad dia lah sampai kepada Imam Tirmizi dengan sanad yang sama. Di belakang, di hujung. Begitu juga Syama'il Tirmizi. Syama'il Tirmizi itu dia di belakang juga. Itu pun saya terima dengan sanad yang sama. Sampai ke Imam Tirmizi. Okey. Jadi maksud kitab ini tu ialah Sunan Tirmizi. Saya dah buat dalam bracket ni. Takut-takut kitab ini tu kitab mana pula? Teruskan. Ni. Kan sekali lagi macam. Bermaksud, kata Abu Isa, apa yang kami sebut di dalam kitab ini, iaitu Sunan At-Tirmizi, sebagai hadis hasan, sebenarnya maksud kami dengannya hanyalah elok isnadnya di sisi kami, iaitu menurut istilah kami, iaitu setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak tertuduh berdusta, tidak syadz, dan kandungannya diriwayatkan tidak hanya menerusi satu saluran riwayat sahaja. Itulah hadis hasan di sisi kami. Ini Imam Tirmizi dah jelas dah. Kalau kita tak tengok, ni habislah. Kita kata Imam Tirmizi ni menyalahi pendapat orang lain. Tidak, dia ada istilah dia sendiri. Teruskan. Jadi menurut Tirmizi, hadis yang perawinya tidak terlalu lemah, tidak menyalahi hadis perawi-perawi fiqah dan kandungannya tidak diriwayatkan hanya melalui satu saluran riwayat sahaja, malah ia diriwayatkan melalui beberapa saluran, itulah hadis hasan menurut Tirmizi. Takrif hadis hasan yang dibuat oleh Tirmizi itu jika dirunungi akan kelihatan ada titik pertemuannya dengan hadis sahih. Ini kerana hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi berkedudukan tinggi. Ia tidak syadz dan pada kebiasaannya kandungan hadis pula diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Di situ ada pertemuan di situ. Ya, teruskan. Kalau begitu, perlulah ada garis pemisah di antara hadis hasan dan hadis sahih. Perkara ini tidak terdapat di dalam takrif yang dibuat oleh beliau itu. Pada pandangan penulis, hadis sahih ialah hadis yang perawi-perawinya berada pada puncak di sudut adalah, hafalan dan itqannya, iaitu keteguhan dan kekuatannya. Hadis hasan pula ialah hadis yang perawi-perawinya lebih rendah daripada perawi-perawi hadis sahih di sudut yang tersebut tadi. Garis pemisah di antara hadis sahih dan hadis hasan lidzatihi terletak pada kelebihan dan kekurangan sifat adalah pada perawi-perawinya. Jika perawi berada pada tahap paling tinggi dalam adalah, iaitu keadilan dan kefiqahannya, maka hadis riwayatnya adalah hasan lidzatihi. Jika perawi berada pada tahap yang lebih rendah dari itu, baik dari segi adalah maupun hafalan dan itqan, maka hadis riwayatnya adalah hasan menurut istilah Tirmizi. Begitulah. Secara ringkas dah habis dah kita perkara yang ke perkara ini bukan 14, perkara yang ke-15 perkara yang ke-15 habis, iaitu berkenaan dengan penggunaan hadis hasan di dalam Tirmizi. Penggunaan perkara ke-15 kita habiskan dalam satu sesi saja. Hadis hasan menurut istilah Tirmizi, iaitu ada yang digabungkan dengan lafaz-lafaz lain seperti hasan sahih atau hasan sahih gharib, ataupun istilah hadis hasan sahaja. Bila Imam Tirmizi sebut hasan sahaja, apa maksudnya? Jadi itulah yang kita telah pelajari bersama hari ini. Jadi secara ringkasnya Hasan Tirmizi itu berbeza daripada Hasan yang popular di kalangan ulama hadis dan banyak digunakan sehingga ke hari ini. Hasan itu ialah seperti yang saya gelapkan ni. Ini ciri-ciri hadis hasan. Apabila ada 5 perkara, dia sebenarnya sama dengan hadis sahih juga. Cuma pada ciri yang ketiga tu dia berbeza sedikit. Dan ini jauh berbeza daripada istilah hasan Imam Tirmizi, ya.
Begitulah. Dengan serba ringkasnya, kalau kita tengok dalam syarah yang lebih panjang tu panjang lah, tapi saya takut hilang punca, hilang punca. Apa benda yang nak diketahui, yang nak diutarakan oleh Tirmizi sebenarnya, sekadar yang pokok dia lah, yang isi sebenarnya, intisari dia apa. Jadi intisarinya seperti yang saya telah kemukakan tadi. Jadi hanya saya rasa sekadar itulah untuk pembentangan ilal Tirmizi pada hari ini. Wallahu a'lam. Sekarang dah sampai masanya kita bincang tentang kedua-dua kuliah yang sebelum ini, Sunan Tirmizi, Sunan Tirmizi itu sendiri, dan yang kedua baru sekejap Hilal Tirmizi. Apakah kemusykilan ataupun perkara yang tak berapa jelas lah, yang perlu kepada penjelasan setakat yang saya mampu, insya-Allah kita sama-sama berkongsi hari ini. Silakan. Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim, Hafid Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dari Indonesia. Oh, saya rasa pernah bertemu ke tidak dengan akhi? Pernah Maulana, 2 kali. Masjid Muhammadi kan? Ya, betul. Ya. Oh. Ini daripada Indonesia, di mana Indonesia tu? Di Samarinda, Maulana. Samarinda. Anaknya Ibnu Hazm tu sihat ke tidak? Alhamdulillah sehat, Maulana. Oh ya. Silakan ya. Ya. Saya mau tanya seputar hadis syadz. Ya. Jadi kalau melihat definisi istilah syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, bercanggah dengan riwayat orang yang lebih thiqah. Mengapa kita menolak hadis orang yang thiqah? Padahal sama-sama thiqah. Kalau bercanggah, apakah tidak ada jalan jamak atau dipakai kedua-duanya? Itu pertanyaan saya, Maulana. Iya. Itu saja ya? Iya, itu saja. Dia begini, memang mengikut kaedah yang diberikan oleh ulama, kita sepatutnya cari jalan dulu. Kalau boleh jamak, kita kena jamak. Itu yang sebaik-baiknya. Atau kita kena taufikkan. Taufikkan maknanya cuba sesuaikan, ini boleh dipakai dalam keadaan ini boleh dipakai dalam keadaan ini. Kalau boleh buat begitu, ya. Jadi maksud percanggahan di sini sehingga tidak boleh dijamak dan tidak boleh ditaufikkan lagi. Itu maksudnya. Kalau selagi boleh, memang itulah sebaik-baiknya. Tetapi kalau percanggahan tu teruk sangat, sebab apa? Walaupun dia thiqah tapi dia seorang. Itu bahaya tu. Seorang ni walaupun hebat macam mana pun, sebagai manusia dia mungkin tersilap, mungkin terkeliru dan macam-macam kemungkinan itu. Sebab itu kita tidak boleh utamakan riwayat dia. Sebab itu ini termasuk dalam syarat sahih itu. Maknanya nak jadi sesuatu hadis yang sahih itu bukan senang, ya. Bukan senang. Jadi kalau macam tu pun percanggahan tak boleh dah tu. Sudah tidak sahih dah. Walaupun sanad dia okey semua. Sanad dia okey. Itu saja masalah. Pun sudah jadi tidak sahih dah. Tak boleh dikatakan sahih lagi. Sebab ciri, salah satu daripada ciri hadis sahih, tidak syadz. Jadi kalau syadz, tidak sahih lah. Yang itulah. Yang lain tu, yang banyak tu, itulah yang sahih. Begitulah secara ringkas. Ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tanya berkenaan tadi istilah syadz ni. Adakah istilah syadz juga bermaksud dengan mungkar? Dan adakah status kedua-dua hadis ni sama, mungkar dengan syadz? Okay, terima kasih Maulana. Ya. Begini ya. Kalau hadis syadz ini dia diriwayatkan oleh perawi yang thiqah juga. Berbeza dengan hadis mungkar. Hadis mungkar tu perawi dia tidak thiqah, perawi dia tu dhaif. Kemudian dia bercanggah dengan riwayat perawi yang thiqah. Itu hadis mungkar. Mana dhaif. Jadi dhaif dia tu, hadis mungkar ni dhaif teruk tu, dhaif sangat. Sebab apa? Sebab dia sendiri tu dhaif.
Lepas tu riwayat dia tu bercanggah dengan perawi-perawi yang kuat-kuat. Itu tak boleh. Macam mana ramai perawi-perawi yang kuat-kuat tu lain, berbeza terus. Mana saya kata kita tak boleh nak jamak tadi, tak boleh. Apalagi dia dhaif kan. Kalau dhaif ringan boleh lagi lah, boleh lagi. Yang kita bincang tadi termasuk dalam Hasan Tirmizi tu, insya-Allah sekiranya boleh kita sesuaikan, ini diguna di sini, mungkin boleh lagi. Tetapi kalau dalam istilah jumhur ulama itu sudah tak boleh. Tak boleh. Itu beza je. Beza antara munkar dengan syadz. Syadz ini kalau nak kita tengok pada sanad dia tu sahih. Tak ada seorang pun perawi dia tu perawi dhaif. Cuma ia bercanggah dengan riwayat perawi-perawi yang lebih kuat ataupun yang ramai. Tidak mesti lebih kuat, yang lebih ramai. Yang thiqah tu. Sedangkan yang mungkar ini dalam sanad dia tu ada perawi dhaif. Paling tidak seorang. Dan ia meriwayatkan bercanggah dengan riwayat perawi-perawi yang thiqah. Itu bezanya. Wallahu a'lam. Satu soalan Maulana. Ya, silakan. Pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi Al-Mubarakfuri. Ya. Dengan Al-Mubarakfuri kitab Sirah Ar-Rahib Al-Maktum tu orang sama ke? Oh, lain. Oh, lain. Lain. Mubarakfuri nama satu jajahan lah. Satu jajahan, distrik di sana. Dia terletak di utara India. Dia Mubarakfuri termasuk dalam wilayah Azamgarh, nama tempat itu. Kebanyakan orang India yang Islam yang datang ke Malaysia ini adalah orang-orang Azamgarh, nama tempat itu. Dan di situ ramai sangat alim ulama. Ramai sangat. Daripada dahulu sampai sekarang ni. Hebat-hebat ulama. Jadi dua ni lain Mubarakfuri lain. Jadi kitab sirah tu muktabar atau tidak, Maulana? Alhamdulillah boleh dipakai. Cuma bagi saya ada lagi beberapa tempat yang saya rasa perlu dinilai lagi lah. Tapi secara umumnya ia lebih baik daripada yang lain-lain. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya nak tanya istilah gharib ni, ada gharib ni Maulana. Ya. Apa istilah di sisi Tirmizi dan istilah mustalah. Mustalah kan dia ada hadis aziz, hadis masyhur dan hadis gharib. Apa beza dia tu? Istilah Tirmizi kita akan bincangkan akan datang insya-Allah dalam perkara ke-16 yang terakhir dalam Ilal Tirmizi itu. Imam Tirmizi lebih luas lagi lah penggunaannya, tapi bagi orang lain gharib ni ada dua maknanya. Satu, gharib dengan makna dhaif. Imam Tirmizi banyak juga guna dengan makna itu. Satu lagi dhaif, apa dia gharib dengan makna tafarrud perawi. Makna perawi dia tu bersendirian dalam meriwayatkan hadis itu. Walaupun ia perawi yang kuat, tidak perawi dhaif. Jadi kalau gharib yang dikatakan gharib itu kerana tafarrud perawi, sedangkan perawi itu perawi sahih, dia tetap sahih. Cuma kesahihannya itu lebih rendahnya dibandingkan dengan kesahihan hadis yang ramai di setiap peringkat itu. Misalnya hadis aziz ke, hadis masyhur ke dan lain-lain, itu lebih kuat lagi lah. Tetapi gharib kadang-kadang dipakai dengan makna itu. Kalau dalam Tirmizi lebih banyak digunakan dengan makna dhaif ya, dengan makna dhaif itu. Dan untuk yang lebih terperinci itu kita akan bincangkan dalam perkara yang ke-16 dalam Ilal Tirmizi nanti insya-Allah. Ya. Maulana. Ya. Saya nak tanya istilah ihdirab. Adakah ihdirab ni termasuk dalam hadis dhaif? Apa tu? Ihdirab. Idtirab. Ya. Maksudnya? Adakah dia termasuk dalam
Hadis yang tak tetap ni termasuk dalam dhaif. Ya, pada dasarnya begitu. Pada dasarnya. Kalau betul-betul muttarib lah. Kalau betul-betul muttarib. Kadang ada kalanya dikatakan muttarib, sebenarnya tidak. Muttarib ni kalau tak tetap tu, kedudukan tidak tetap tu sama kedudukannya. Itu baru muttarib yang sebetulnya. Kalau ada di antaranya yang lebih kuat, yang ni tidak kuat, itu tidak muttarib lagi. Tapi kadang-kadang disebut sebagai muttarib. Itu belum lagi lah. Tapi secara umumnya, pada dasarnya kita boleh kata muttarib adalah hadis dhaif. Dan kalau ada ittirab pada sanad, maka itu salah satu ciri-ciri dhaif. Boleh kita sebut gitulah secara pada dasarnya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Arsyad Maulana. Ya. Silakan. Nak tanya pasal hadis syak ni. Syak. Syak. Ya. Macam mana kalau hadis-hadis syak ni yang mana yang melibatkan kepada hukum, biasanya kalau ikutkan ikut pada perawi yang lebih siqah lagi kan. Tapi kalau macam mana dari segi amalan tu, boleh kita pakai dua-dua sekali atau tu macam mana tu? Satu lagi, soalan nombor 2, macam mana dalam penilaian Imam Tirmizi dalam hadis-hadisnya tu, perawi-perawi ni macam Ibn Ishaq, macam mana tu Maulana? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah hadis syadz, bila kata syadz, ia dhaif. Dan dhaif, hadis dhaif tak boleh pakai dalam bab hukum. Itu maksudnya. Dan syadz itu dia tidak bercanggah dengan seorang. Tak. Ramai pula tu. Itu. Yang kuat-kuat ataupun lebih kuat ataupun sama kuat dengannya. Sedangkan dia bersendirian saja. Itu yang dikatakan hadis syadz. Mana dengan sendiri dia jadi dhaif. Dengan sendirinya. Bila dhaif, kita tak boleh gunalah dalam bab hukum. Kalau dalam bab fadail ke apa, mungkinlah boleh lagi lah. Boleh lagi lah. Kalau dhaif itu tidak kuat. Itu pertama. Yang kedua tentang Ibnu Ishaq itu. Menurut pengamatan saya lah, Imam Tirmizi terima juga hadis Ibnu Ishaq, dan secara umumnya diterima sebagai hasan. Selagi tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan ia menjadi dhaif. Sebab orang-orang yang mengatakan hadis Ibnu Ishaq ni seorang perawi hasan atau perawi sahih sekalipun, bersyarat. Mereka dengan semuanya terima dengan bersyarat. Syaratnya apa? Antaranya dia tidak meriwayatkan secara an-anah. Kalau dia meriwayatkan secara an-anah, riwayat dia jadi dhaif. Walaupun orang yang terima dia itu sebagai perawi hasan pun, tetapi bersyarat. Kalau dia riwayat secara an-anah, sebab dia ni terkenal. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab mudallis, perawi-perawi mudallis, memang nama dia ada. Jadi bila perawi mudallis riwayatkan secara an-anah, tak boleh diterima. Satu. Yang kedua, riwayat dia tidak bercanggah dengan riwayat orang lain. Kalau bercanggah dengan riwayat orang lain, jadi macam tadilah. Sama ada mungkar, atau kalau kita terima dia tu perawi sahih sekalipun, kalau dia bersendirian, dia dhaif juga, tak boleh pakai. Orang yang terima baik dia tu, jangan kira orang yang daripada awal lagi tak terima dia, kata dia dhaif. Kalau macam tu, macam Imam Malik, tak mahu, daripada awal lagi dia tak mahu. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan ramai lagi yang lain, mereka tak mahu ikut mana-mana pun. Dia kalau dia kata haddatsana pun tak jadi juga, tetap dhaif juga. Ada dia saja tu tak boleh. Sebab itu Imam Bukhari tak terima. Riwayat dia tak ada dalam Bukhari. Dalam riwayat yang musnad tidak ada. Kalau Imam Bukhari sebut nama dia kadang-kadang dengan maksud mengkritik pendapat dia, itu ada. Memang tidak nafi. Tapi ada tu bagaimana, cara mana. Jadi banyak syarat dia. Antaranya oleh kerana dia dituduh sebagai mujassimah dan dituduh sebagai syiah, kita kena tengok riwayat dia tu menyokong fahaman dia ke tidak. Kalau menyokong fahaman dia, akidah dia, tak boleh pakai. Jadi dhaif terus. Jadi banyaklah syarat orang yang terima dia pun. Termasuklah Imam Tirmizi, sebab ini semua ni kaedah-kaedah ni diterima oleh semua.
diterima oleh semua. Bukan kata oleh setengah-setengah orang saja, tidak begitu ya. Jadi sekadar itulah secara ringkas. Kalau nak tengok lebih detail lagi, baca buku saya lah, Ibnu Ishaq. Wallahu a'lam. Saya nak tanya hadis istilah mu'allaqah. Ya. Mu'allaqah ni apa beza mu'allaq Imam Bukhari dengan imam-imam hadis yang lain? Itu saja. Ya. Kalau hadis mu'allaq, menurut ulama-ulama yang lain, mula-mula sekali kita kena letak hadis itu dhaif dulu. Lepas tu tengok, adakah sanad dia? Kalau sanad dia ada bersambung dan perawi-perawinya okey lah. Tapi mula-mula kena letak di situ dulu. Ini dhaif. Ada peringkat. Lepas tu kita cek. Cek tengok perawi-perawi dia tu bersambung semua, okey semua ke macam mana? Kalau sanad dia tu perawi-perawi dia tu perawi hasan, kita akan hukumkan hasan. Kalau sanad dia dhaif, perawi dia tu dhaif, kita akan kata dhaif. Kalau sanad dia sahih, kita akan kata sahih. Adapun riwayat mu'allaq atau disebut juga ta'liqat Imam Bukhari, itu banyak. Yang Imam Bukhari sebutkan secara ta'liq ataupun hadis mu'allaq dia tu, kadang-kadang hadis dia sendiri dalam Bukhari itu sendiri di tempat lain memang lengkap sanad dia. Tetapi dia sebut di tempat lain dalam tajuk bab, untuk meringkaskannya dia tak sebut sanad. Dia sebut terus ambil Anas berkata misalnya. Itu sahih. Sahih. Dan tinggi kedudukannya walaupun tak ada sanad. Sebab kita tahu sanad itu ada di dalam Bukhari juga, di tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua, riwayat ta'liq yang dikemukakan oleh Bukhari itu kadang-kadang tidak menepati syarat dia. Dia sebut secara ta'liq juga. Tetapi riwayat itu sahih juga. Bahkan ada di dalam Sahih Muslim misalnya. Ada di dalam Sahih Muslim. Bukan dalam kitab-kitab biasa. Maknanya sahih lah. Cuma tidak menepati syarat Bukhari. Yang macam tu pun Imam Bukhari kemukakan secara ta'liq juga. Makna tinggilah kedudukan. Kesahihannya itu kira-kira aja. Walau bagaimanapun ada juga di antaranya yang tidak sahih. Sebab itu dia sebut secara ta'liq. Mengisyaratkan kepada kedhaifannya. Jadi dhaif tu dhaif setara mana kita kata? Ada yang mengatakan dhaif tu dhaif yang tidak teruk sangat. Itu riwayat ta'liqat Imam Bukhari. Ada yang mengatakan tidak, bahkan yang teruk pun ada juga. Yang teruk pun ada juga. Itu kena tengoklah. Jadi antara kitab yang terbaik untuk kita melihat kedudukan ta'liqat, hadis-hadis mu'allaq di dalam Sahih Bukhari, iaitu kita kena rujuk kepada kitab Hafiz Ibn Hajar, namanya Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq. Jadi kitab itu adalah sebaik-baiknya lah. Dan kitab-kitab lain pun kita boleh guna juga, tapi itu antara rujukan yang paling utama untuk melihat kedudukan hadis ta'liq ataupun mu'allaq di dalam Sahih Bukhari. Namanya kitabnya Taghliqut Ta'liq. Kita pun ada, insya-Allah akan datang saya akan tunjuk kitab itu. Okey. Saya sebelum mana? Last. Ya, okey. Siapa? Saya nak tanya Abdul Hussein. Ya, silakan. Saya nak tanya hadis dalam Sirah Nabawiyah tentang dalam Bukhari tentang Nabi nak bunuh diri. Tu tanya hadis tu, status dia. Sebelum ini dah ada yang tanya dah. Dan saya sudah ulas dah sedikit sebanyak. Kalau nak lebih detail lagi, di dalam buku saya, insya-Allah saya mengharapkan tak lama lagi akan keluar, iaitu 99 usul dirayah yang kita belajar semalam kemarin. Jilid pertamanya. Dalam tu saya ulas dengan begitu detail lah. Memang ada di dalam Bukhari. Tetapi itu riwayat yang dhaif dalam Bukhari. Sebenarnya itu termasuk dalam Idraj Imam Zuhri. Dan kita dah bincang di situ dengan panjang lebar. Saya minta insya-Allah kalau dah nanti buku itu sebar, rujuk situlah. Dan itu sebenarnya tidak boleh dipertanggungjawabkan. Riwayat itu dhaif lah sebenarnya ceritanya, dhaif.
tak boleh pegang. Itu berkenaan dengan Nabi kita tu, perkara besar tu, bukan hukum-hukum biasa tu. Berkenaan dengan akidah tu, bercanggah dengan sekian banyak hadis Nabi. Saya dah kemukakan dalam buku tu, ia bercanggah dengan sekian banyak hadis Nabi, ancaman terhadap orang yang bunuh diri. Takkan Nabi sendiri nak buat benda tu? Tadi dah kita belajar dah. Kalau bercanggah dengan hadis yang lebih kuat, tak boleh pakai. Jadi syad. Ini pun sama. Ini pun sama. Kalau kata sahih sekalipun, syad. Tak boleh pakai. Apalagi ia tidak sahih. Begitulah. Jadi macam mana kita nak tinggal hadis-hadis yang lain itu? Begitu banyak. Ini tak boleh. Nabi SAW tak pernah ada macam tu. Kecewa sampai begitu, tak pernah begitu. Kalau itu contoh yang tidak baik tu kepada umat itu. Sedangkan Nabi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi tak boleh bercanggah dengan Quran. Tak boleh bercanggah dengan hadis-hadis sahih. Tak boleh. Jadi ringkasnya tak boleh pakailah. Sebenarnya ceritanya jangan. Walaupun ada dalam Bukhari. Yang ada dalam Bukhari pun sebab itulah kita kena belajar. Kalau tak belajar dia orang kata ada dalam Bukhari. Habis cerita itu. Jangan begitu ya. Kena lebih teliti. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.